yang hadir di punya online di Facebook dan juga YouTube jika ada. Dan saya raikan juga kepada yang turut sama-sama hadirlah pada petang ini, insyaAllah. Okay, saya perkenalkan sebelum kita mulakan kita punya bicara ad-din pada petang ini, marilah kita sama-sama membaca kita Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, sebelum tu jelas suara saya? Tadi ada bagi tahu suara saya kurang jelas, jadi saya dah naikkan volume, insya-Allah. Okay, pertama sekali saya perkenalkan diri, nama saya Siti Hawa binti Bukhari, insya-Allah selaku moderator pada hari ini, dan saya ditemani dengan dua panel yang hebat, iaitu daripada Ustaz Ismail Cikgu dan juga Puan Azizah Aziz, insya-Allah. Jadi pada petang ini kita akan membicarakan bicara ad-din siri ke-100 dengan tajuk mencari peluang yang hilang. Jadi saya nak perkenalkan panel kita yang pertama, insya-Allah Ustaz Ismail Cikgu, merupakan AJK Wadah Pusat dan kelulusan daripada Sarjana Muda Pengajar Islam dan juga Sarjana Pendidikan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, dan merupakan pesara kerajaan yang perkhidmatan terakhirnya sebagai pensyarah Institut Pengajian Pendidikan Tinggi, Institut Pengajian Guru Kampus Pendidikan Islam Bangi, dan seterusnya. Panel kita yang kedua, insya-Allah Puan Azizah Abdul Aziz, merupakan timbalan mudir Pusat Pengajian Quran Al-Ummah daripada kelulusan Ijazah Sains Kemanusiaan Psikologi UIA, merupakan saya punya senior lah. Saya pun daripada UIA, sarjana Sains Sosial Psikologi Perkembangan Manusia UKM, dan berpengalaman 16 tahun sebagai pensyarah psikologi, aktivis dan perunding psikologi Baitur Rahmah, insya-Allah. Okey, jadi mungkin itu sedikit lah latar belakang yang mungkin saya boleh kongsikan tentang panel-panel pada petang ini. Jadi mungkin saya boleh teruskan dengan soalan-soalan kepada moderator. So saya tujukan soalan yang pertama lah buat Ustaz Ismail. Jadi soalan yang pertama ini saya kongsikan, ini saya tanyakan, mungkin Ustaz boleh kongsikan selepas ini. Yang pertama, soalan pertama adalah mencari peluang yang hilang. Yang kita semua tahu Nabi Muhammad SAW adalah contoh ikutan yang terbaik untuk kita semua. Jadi bersempena dengan Maulidur Rasul yang baru-baru ini kita raikan, mari kita selusuri sirah Nabi Muhammad SAW sebagai qudwah hasanah untuk kita semua. Jadi kebanyakan tentang Nabi Muhammad ni SAW telah diriwayatkan dalam hadis-hadis. Jadi apakah yang dimaksudkan Rasulullah sebagai qudwah hasanah dari segi susuk tubuh badan baginda dan watak perwatakan baginda. Dan bila dibacakan dan dalam Al-Quran juga disebutkan tentang qudwah itu sendiri, dalam surah Al-An'am ayat 90 dan juga perkataan uswah dalam surah ayat Al-Ahzab ayat 21. Jadi bila dibacakan terjemahan daripada kedua-dua ayat tersebut, kita boleh lihat kat situ yang menyatakan bahawa turutlah, iaitu dari surah Al-An'am ayat 90, dan contoh ikutan yang baik kan daripada surah Al-Ahzab ayat 21. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan bagaimanakah perwatakan ataupun struktur tubuh yang baginda ada, dan apakah contoh teladan yang terbaiklah yang boleh kita sama-sama ikuti. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma tahna ababal khairat, Allahumma ababal na'im, babal jannah. Allahumma faqihna fid din wal ta'wil. Allahumma zidna ilma. Terima kasih moderator, terima kasih juru acara atau apa namanya lah, yang pastinya terus di awal ya.
Alhamdulillah, saya bersyukur dapat bertemu pada petang ini. InsyaAllah sebenarnya ini kali ke 100 bicara ilmu, bicara adin pun mungkin lebih sikit daripada itu sebab ada dengan awal tak tercatat. Awal ni kita bincang persoalan berkaitan dengan Isra Mi'raj 5 siri. Ikuti dengan 15 siri fiqh awlawiyat. Kemudian kita ta'lim ta'alim. Tak beberapa sirinya, tapi yang akhir sekali al-kabair. Seketika 5 siri. Alhamdulillah 4 tajuk besar kita bincang. Cuma biasalah ucapan saya tak cantik, bahasa tak tersusun, sebutan tak jelas. Macam mana pun alhamdulillah ini dijelaskan oleh Tuan Azizah, kan dia pakar bahasa, pakar psikologi dan banyak pengalaman. Saya pengalaman banyak lah, pengalaman macam-macam, pengalaman mancing, pengalaman cari barang-barang hutan, tapi mengaji tak pandai sangat. Ikut-ikut je lah ya. Ya, tentang Rasulullah SAW ini, tentang susuk tubuhnya itu mungkin tak dapat saya nak bicarakan, tapi boleh rujuk lagi kitab Syama'il Muhammadiyah itu. Syama'il ini dulunya dalam bahasa Arab saya belajar dulu, tapi sekarang dah diterjemah ke Melayu. Ditahqiqkan pula, cantik sangat kalau nak dia jadi panduan bacaan tentang Rasulullah SAW selengkapnya situ. Ya, lengkap bentuk umum je lah, bukan lengkap selengkap-lengkapnya. Yang lengkapnya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Benar Al-Quran menyebut qudwah hasanah dan uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, uswah hasanah. Tanpa yang sebut fabudahu muqtadih. Dia hidayah, dia dipanggil qudwah dan uswah. Qudwah dan uswah. Kedua-duanya semacam sama makna, tapi tak sama. Tentunya bahasa Arab tu, bahasa Quran tu istimewa. Satu kalimat tu berbagai makna, bila dua kalimat. Cuma sertakan di bawah tajuk akhlak. Khuluq. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu dia punya pokok besarnya itu. Dia punya itu. Khuluq itu di bawahnya itulah qudwah ke uswah ke apa saja yang lain. Artinya khuluq, akhlak. Untuk bicara tentang akhlak Rasulullah SAW sangat unik kerana wakana khuluqul Quran. Wakana khuluqul Al-Quran. Quran sendiri akhlaknya. Apa kita dah baca Quran seluruhnya? Alhamdulillah dah baca, dah hafal sebahagiannya. Ataupun kita suka membaca khatam sekali. Ataupun Quran menghafal surah-surahnya. Alhamdulillah, Baqarah itu, Al-Fatihah itu. Tapi yang masalahnya menghafal Quran seluruhnya itu berjuzuk tu. Adakah jumpa akhlak Rasulullah itu? Ini persoalan. Saya dulu masa belajar Quran di kampung sebelum sekolah rendah, guru tanya nak mengaji pandai ke nak mengaji ke anak khatam? Semua jawab nak khatam. Sebab zaman itu kalau orang perempuan tak khatam tak kahwin. Akad nikah mesti khatam Quran. Jadi nak khatam lah. Okey, naik pangkat sikit. Nak khatam ke nak faham? Nak faham, okey, alhamdulillah. Nak faham dan beramal. Oh pula. Beramal ni masalah. Ramai yang boleh baca Quran, alhamdulillah. Dan tak kurang juga ramai menghafal Quran, alhamdulillah. Tapi berapa ramai mengamalkan Quran? Hatta satu kalimat yang namanya aqimus salah misalnya. Pendek aja, aqimus salah, berapa ramai yang salat? Sempurna maksudnya bukan tak salat. Ya tak salat juga. Yang sempurna bagaimana? Yang khasyik itu. Maka sebab itu Quran itu sebenarnya khuluq yang Nabi contoh di situ. Tetapi apa kita memahami khuluq Quran dalam bentuk itu, bentuk gerakan, bentuk perjalanan misalnya. Aku yang taharrak, aku yang bergerak. Yang itulah hikmah kita. Para sahabat Nabi SAW, akhlak mereka akhlak Quran. Percakapan mereka panjang Quran. Pergerakan mereka panjang Quran. Pekerjaan mereka, amal mereka Al-Quran. Dan semua Quran. Sekarang kita dah mengasingkan atau terasing atau sengaja diasingkan atau bagaimana? Quran kita baca, amalan tidak Quran. Quran kita hafal, amalan ditinggalkan Quran. Atau hadis kali gabungkan, baca Quran, baca hadis, tapi amalan jauh pada amalan Quran, perantau Quran hadis. Ini masalah kita yang perlu kita bincangkan secara lumat. Inilah insya-Allah, bukan saya lah. Moderator Al-Quran Puan Aizah. Supaya kita menunjukkan balik yang tinggal itu. Kita hafal Al-Quran tapi tak beramal dengannya. Qul huwallahu ahad, pendek saja semua hafal. Orang kampung yang surah Qul, itu bukan orang kampung tak kena surah Qul Allah apa nama? Al-Ikhlas tak? Dia tahu surah Qul. Qul huwallahu ahad, pendek aja. Qul,
Katakanlah wallah, ya Allah ahad. Apa yang syirik, melakukan syirik. Ya Allah, tapi sembah manusia. Cakap Allah, tawakal pada manusia. Cakap pada Allah, tapi mengharapkan makhluk. Allahu ahad. Allah samad, kita baca pendek surah. Tapi ini masalah sekarang. Apa masalah, apa sebabnya? Mungkin. Pastikan di yang lain tidak ada qudwah, tidak ada uswah di situ. Tidak contoh yang dapat dilihat. Tapi contohlah zaman-zaman dulu, kalau pelajar pondok, belajar di pondok, dia duduk di pondok, dia solat bersama Tok Guru. Dia berbuka puasa bersama Tok Guru. Dia bersahur sama Tok Guru. Ada kebendang sawah sama Tok Guru. Dia melihat Tok Guru, perbuatan guru. Sekarang guru di tempat lain, kita di tempat lain. Dalam sekarang pula, online pula, entah mana duduknya. Jadi, tapi tak ada masalah itu yang semasa terima hakikatnya. Dia maksudnya usahakan juga untuk mendepani guru, melihat perbuatan guru. Yang baik-baiknya, yang tak baiknya ikut. Memang kata-kata unzur ila man qala ya ma qala unzur ila man qala. Tengok pada apa yang dia kata. Dengar apa yang dia kata. Jangan tengok apa yang dia buat. Ini tak betul lah. Betul kita betul gitu. Kalau tak ada kata baik terima, walaupun dia tak baik. Hatta syaitan pun nasihat kita terima. Tapi sebagai manusia, sebagai muallim, sebagai muaddib, sebagai tidak boleh. Kena buat apa yang kita kata. Kita baca Quran itu orang kata apa, kita lakukan. Allah mencabar sangat orang yang hanya pandai perkataan. Tak menas bil bir wa tansawna anfusakum antum tatlul kitab fala taqilun. Bima taqulu ma la taf'alun. Banyak cabaran mencabar kita. Anak pandai berbicara, pandai berpidato, pandai berkhutbah, pandai berwasana-wasana sini, tapi tak buat apa yang suruh. Kita masuk amar ma'ruf munkar. Amar ma'ruf munkar, mudah aja. Amar ma'ruf nahi munkar. Ngajak orang baik, cegah munkar. Ajak orang baik mungkin agak mudah, susah juga, tapi lebih mudah daripada cegah munkar. Berapa ramai yang dapat mencegah munkar? Yang depan dah man ra'a minkum munkar, man ra'a minkum. Mereka nampak selepas matanya, tapi tak berubah, tak mengubahnya. Oh, dulu kita tak kuasa. Dah tak kuasa, tak ubah juga. Kena ubah. Maka bercabar nanti kita. Ya. Bil yad, ya itu tangan. Maksudnya kuat bil qudrah. Bil lisan, dengan lidah. Lidah pertuturan, termasuk kitabah tulisan. Bil qalb. Namanya qalb. Adhaful iman. Maka jangan ambil qalb. Kena ambil yang atas sekali itu berkuasa. Oh, tak mampu, terima sajalah. Turun pada yang kedua, bilisan, dengan tulisan, dengan catatan, buatlah. Yang ketiga bil qalb. Menaikkan kembali daripada qalb, naik pada lisan, naik pada hati, pada amal, pada iyad. Dan waktu yang sama, dia mampu buat 3 sekali. Orang yang ada berkuasa, dia guna kuasa dia. Dia boleh bertutur, dia boleh bicara, boleh menulis, gunakan penulisannya, bicaranya, dan hatinya mendoakan. 3 kali. Itu contoh-contoh yang saya katakan. Boleh disebut, boleh ditutur, boleh dikhutbah, boleh bicara, tapi berat untuk lakukan. Ini masuk qudwah, uswah sana itu. Untuk pada Nabi sendiri semua tahu. Nabi cantik. Cantik, sangat-sangat cantik. Sangat indah. Oh, yang kata bukan Nabi Muhammad yang cantik, Nabi Yusuf. Yang Nabi Yusuf yang cantik. Tapi yang sangat cantik ialah Nabi Muhammad SAW. Yang kuat daripada dia, Nabi Musa AS. Musa kuat, Masya Allah. Lampang sekali mati untuk menyatakan. Lawak-lawaknya mati itu kuat. Tapi yang paling kuat Muhammad SAW. Seorang yang paling cantik Nabi Daud AS. Masya Allah, Nabi Daud kalau dia membaca ayat misalnya, burung terbang berhenti. Itu kisahnya lah. Tapi cantik lagi, sedap lagi seorang Muhammad SAW. Maknanya Muhammad itu berkumpul segala kecantikan, segala keindahan, segala kepintaran, segala kekuatan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Jadi kita mampu nak mengikutinya, tidak mampu untuk melakukannya semuanya. Tapi yang kita mampu yang tinggal, yang kita mampu yang tinggal. Itu perintah daripada yang kita belajar di mana-mana pun, jangan tinggal apa yang Nabi suruh. Khuzu, ambil apa yang Nabi bawa, dan jangan tinggalkan apa yang larang. Satu perkara lagi yang berlaku dalam masyarakat sekarang. Kenapa dakwah tak terima? Kenapa dakwah tidak berkesan? Kenapa pendakwah tak dihormati? Kenapa guru tak dihormati? Kenapa? Allahu a'lam. Di antara jawapan saya berikan di sini, Allah berfirman, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra. In wa illa dzikrul 'alil 'alamin."
Nabi, hatta Nabi-Nabi lain pun tidak pernah ambil upah daripada dakwah. Ya qaum, la as'alukum 'alaihi ajra, illa lillazina fatarani, afala ta'qilun. Ittabi'u ma yas'alun. Itu apa ayat Quran. Qul la as'alukum 'alaihi ajra. Surah Al-An'am ayat 90. Surah Hud ayat yang 1. Surah Yusuf ayat 21. Surah Syura ayat 23. Semua sebut la as'alukum 'alaihi ajra. La as'alukum 'alaihi ajra. La yas'alukum ajra. La as'alukum 'alaihi ajra. Kalimah maknanya semua. Sekarang ni apabila kita memberi ucapan, kita berceramah, kita berkhutbah, dibayar. Satu kekurangan pada itu. Orang tak percaya. Dia ceramah sampai bayar duit. Allah tak ambil duit ke? Ini masalah. Kita pakai kereta, pakai motor, naik kereta, pindah motor, orang tak ambil duit. Bukan soal tak ambil, soalnya minta salah tu. Yang minta menentukan harga itu yang menilai. Mengenal dengan da'i. Jatuh martabat da'i bila minta. Ceramah saya 3,000 1 jam. Ceramah saya kena duduk 5 star. Ceramah saya kena duduk. Itu tak betul. Kita lakukan. Ulama-ulama tidak adalah nas'alu. Kami tak minta. Orang bagi, soal lain. Bagi ambil lah. Tapi ada orang lawak-lawak. Orang bagi sikit ambil, banyak ambil, tak bagi tak betul. Tak gitu. Tapi itu bukan gitu. Bagi kita betulkan niat. Teruskan niat bahawa aku berdakwah kerana Allah Ta'ala. Allah beri rezeki. Allah beri rezeki. Allah beri rezeki insya-Allah Ta'ala. Tapi orang tak yakin. Macam mana yakin kita terbang pergi mana-mana. Orang tak pergi macam mana ni. Yakinlah dulu. Mungkin tak sesuai jawapan saya ni. Sebab dalam konteks kita ni, zaman sekarang. Tapi saya ingat Ustaz Siddiq Fadil almarhum, dia kata, pernah disebut 2 orang masa ceramah itu, sebut nama tak apa ya. Contoh maafkan. Betul Ustaz Osman ada, Profesor Osman, Profesor Mana Nawawi ada. Ni tak ambil duit. Ni contoh, maafkan saya sebut 2 orang tokoh ni. Sebab kita ni ada banyak duit, jangan ambil lagi duit pada orang. Biar orang bagi ambil lah kan. Tapi jangan sampai minta-minta. Habis kualiti, habis ilmu, habis marah. Gitu. Itu kesannya. Yang betul lah, kita ada hujahnya. Tapi ingat, kalau kita dibeli, macam tu untuk hormat lagi. Contoh lain. Penasihat bertaraf menteri, ini contoh lah, tak kena mana-mana negara lah. Kalau penasihat taraf menteri, Masya Allah, ganjaran besar. Boleh mampu nasihat orang yang beri gaji kepada kita. Kalau nasihat betul, potong gaji nak. Maka sebab itu, penasihat tidak patut terima gaji. Kalau terima gaji, dia takkan nasihat sebenar. Dia nasihat untuk tambah gaji ada lagi. Maafkan saya jika ada yang Islam, Masya Allah mungkin. Tapi ayat ini, kita rujuk semula, Al-An'am 90, Surah Hud 1, Surah Yasin 21, Surah Syura 3 ni, kalimah la as'alukum 'alaihi ajra. Maafkan saya mungkin tak sesuai zaman ini, tapi Quran dia tak sesuai. Saya ulangi, kalau bagi kita terima, tapi jangan terikat dengan pemberian. Kalau terikat pemberian, maka orang tak nilai kita lagi sebagai da'i yang sebenar, da'i yang tulen, da'i yang envelope atau envelope yang sebut itu. Kalau itu yang berlaku, maka yang haraplah orang tak akan hormat kita lagi dah. Dan sifat Nabi ini sangat Nabi ya Allah nak sebut pun macam tak kena, sebab kita tak sampai dekat itu, tak mampu pun. Nabi penyayang. Kita sekat mana panjangan kita pilih-pilih orang sayang, orang kaya tak sayang, miskin tak sayang. Nabi itu yuhibbul fuqara masakin. Yuhibbul fuqara masakin. Wajib sumahum. Ini surah dalam bukan Quran ni berjanji. Yuhibbul fuqara. Nabi cinta sayang kasih pada fakir miskin. Ya jadi sumahum, duduk bersama fakir miskin. Masya Allah, kita kalau zaman jamuan di VIP hilang yang hamba bawah ni. Grup VIP semua grup dia. Tapi tak apalah berdua kan. Nampak macam VIP. Tapi waktu sama VIP kena ronda dengan kawan ni. Bukan mesti berlaya aja. Sebab merasa kemiskinan orang miskin. Waktu saya cukup nak kata apa, bukan nak menafikan orang sekarang, tapi ulama-ulama dulu sangat penyayang. Mereka buat apa-apa mereka beri pada murid. Saya pengalaman sendiri sebagai murid guru pondok. Bukan anak murid bagi, guru yang bagi. Guru yang bagi. Apa orang bagi kat dia, kami yang dapat. Orang sebelah kami yang bagi dia, kami yang dapat makan. Orang beri fitrah kat dia, kami yang diberikannya. Maka itulah saya fikir kekurangan pada kita sekarang ni, kerana tidak contoh yang baik. Kalau contoh pun lakon-lakon, main-main saya kena dia bayar. Dia kena baik, itulah kita menjualkan maruah kita, menjualkan harga diri kita, menjualkan ilmu kita,
dengan harga yang sangat murah. Cuba sekali insya-Allah kita sambung lagi lah. Wallahu assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Ustaz untuk menjawab soalan tentang apakah itu qudwah dan juga uswah kan yang perlu kita contohi. Antara yang mungkin saya boleh simpulkan sedikit tentang kita berdakwah dalam dakwah ini kalau boleh ingatan jugalah untuk diri saya juga kan. Nanti kalau ada orang panggil, orang jemput kan untuk bagi perkongsian, kita jangan letakkan harga. Kita maksudnya biar penganjur yang letakkan harga kan. Kerana dalam dakwah ini bukannya satu kata bisnes lah kan untuk letakkan harga. Terima kasih Ustaz untuk menjawab soalan yang pertama. Seterusnya mungkin kita teruskan kepada panel kita yang kedua, Puan Aziza. So mungkin ada daripada bicara Adin hari ini siri yang ke-100, mungkin kita berbicara tentang qudwah hasanah kan. Jadi mungkin Puan Aziza boleh kongsikan ataupun sedikit ulasan lah tentang senario pemilihan qudwah pada hari ini dalam kalangan anak-anak, ibu bapa, hatta masyarakat Muslim amnya dari sudut psikologi lah. So mungkin kita persilakan panel yang kedua, Puan Aziza, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar ya suara saya, Hawa ya? Okey. Pertamanya saya rasa rasa bercampur bau sebab digandingkan dengan Tok Guru kita, Ustaz Ismail. Dan bertuah sebab bicara Adin ni yang ke-100, walaupun Ustaz Ismail kata ada lagi yang tidak mungkin lebih daripada 100, tapi untuk yang ke-100 tu adalah gandingan Ustaz Ismail dengan Nur Azizah Aziz ni. Jadi saya berterima kasih kepada pihak penganjur yang sudi untuk meletakkan saya dengan Tuan Guru lah. Selalunya saya tak ada apa daripada Ustaz Ismail ni. Hari ni kena bercakap bersama. Cuma mungkin saya lebih cenderung kepada bidang yang saya ada dan pengalaman saya lah ya. Saya menerima teguran ataupun daripada Ustaz Ismail ni, saya rasa rendah diri kecil saya rasa dengan Ustaz Ismail. Dan pada sahabat-sahabat yang turut hadir dalam perbincangan hari ini, nampak ada sahabat-sahabat yang guru saya juga lain ni mudahan perbincangan hari ini ada manfaatnya untuk kita bersama. Jadi bila sebut tentang senario pemilihan qudwah hari ini, sebenarnya ada persoalan pada diri kita, bagaimana sebenarnya generasi hari ini memilih qudwah. Bila sebut generasi hari ini, kadang-kadang kita merujuk kepada anak-anak muda, remaja, kanak-kanak yang kita kata zaman digital, tapi sebenarnya generasi hari ini dah termasuk dalam ibu bapa. Sebab macam saya ni, baya-baya saya ni disebut sebagai generasi X yang ada anaknya, dan generasi Y mungkin alpha ke apalah yang bawahnya kan. Jadi generasi hari ini ni sebenarnya terkapai-kapai nak mencari qudwah. Itu tajuk hari ini ni menyentuh hati sikit lah, qudwah yang hilang. Qudwah mana yang hilang sebenarnya sempena dengan sambutan Rasul untuk kita mengingati Rasulullah SAW yang banyak sangat jasanya, besarnya, tak terkatalah dan kita beruntungnya kerana kita dipilih sebagai umat Nabi Muhammad SAW ini. Jadi kalau kita tengok dari segi aspek kanak-kanak dan remaja itu, kanak-kanak ni kalau kita bayangkan bayilah dia terlahir, dia tak ada panduan lahir yang dalam dunia yang berbeza sangat daripada alam rahim. Dalam alam rahim tu tak ada apa-apa maksudnya tidak perlu perut kenyang je. Sistem yang diberikan oleh Allah SWT dalam alam rahim itu sangat baik sangat untuk pertumbuhan seorang bayi dan kanak-kanak. Jadi kanak-kanak ini bila dia lahir tak ada panduan, jadi untuk meneruskan hidup atau kita kata kelangsungan hidup dia dekat dunia ni, tiba-tiba dia belajar rasa lapar, dia belajar rasa tidak selesa, dia mencari model lah macam mana untuk meneruskan hidup ni.
Jadi dia belajar dengan cara mengenal persekitaran, ya. Dan kanak-kanak bila dia semakin besar lah, dia terbaik, kemudian umur 2 tahun kita kata kanak-kanak, dia akan menentukan tingkah laku dia betul atau tidak berdasarkan respon ibu bapa tu tadi, ataupun caregiver, atau penjaga dia, pengasuh dia, ya. Jadi bila dia dah meningkat remaja, remaja ni kita kata usia 11-12, ya, bergantung kepada tahap kematangan lah. Secara amil kita kata 11-12 tu dah remaja dah. Ketika dia remaja, dia dah mula rasa yang dia boleh menentukan sendiri apa yang terbaik untuk mereka, ya. Tapi mereka ni tak ada pengalaman, jadi mencari-cari lagi. Dan dalam psikologi perkembangan memang dilihat sebagai tempoh umur remaja ini sebagai dia mengenal, ya, atau membina identiti dia sendiri. Itu kadang-kadang kita tengok, ya, macam mana remaja ni bertukar-tukar. Kita tengok anak kita je lah, ya. Sekejap gaya pakaian dia macam ni, sekejap macam tu, sekejap berubah macam ni, pemikiran dia tu berubah-ubah ikut apa yang dia sedang lihat, ya, atau apa yang dalam mindset dia tu, ya. Jadi nilai diri bila kanak-kanak atau remaja ni, ya, dia nak meletakkan nilai pada diri dia adalah melalui penerimaan sosial. Orang terima saya atau tidak? Mak ayah terima saya tak? Apa bukti mak ayah terima saya? Apa bukti mak ayah approve kehadiran saya? Ya, macam tu juga dengan kawan-kawan, ya. Jadi bila orang suka dengan apa yang mereka buat, dia pun bagi makna bahawa mereka telah membina satu kehidupan yang baik. Jadi diri mereka ini telah menjadi seorang yang baik dan dihargai oleh orang lain. Tapi sebaliknya, kalau mereka ni dikecam, dikritik, ya, mereka akan letakkan nilai diri mereka ni sebagai tidak berguna, tak ada fungsi, ya, sebagai ahli masyarakat. Jadi ini sebenarnya yang dihadapi oleh anak remaja yang bagi saya tempoh yang sangat mengelirukan. Kita pernah mengalami keadaan ini, ya, dalam stage ini, kanak-kanak dan remaja. Dan bukan semua remaja, ya, bertuah untuk mempunyai persekitaran yang menyebabkan mereka fikir dengan baik, ya. Bukan bertuah maksud saya tu ada yang kaya, ada yang miskin. Kadang-kadang dilihat ada anak yang kaya, semua sebersebia ada, tapi mereka berfikir dengan matang, dididik oleh bapa dengan baik. Ada anak-anak yang susah tetapi dibiarkan. Tapi ada juga anak-anak yang susah dan diajar untuk berusaha bagaimana nak mengatasi kesusahan itu. Jadi memilih kedua itu yang berada tingkat kanak-kanak remaja adalah dia melihat siapa yang paling dekat dengan dia. Tu saya ingat sangat ni masa saya nak pilih pengasuh yang baby kan, kecil lagi. Memang kena sembahyang sunat. Saya tak tahu siapa saya hantar anak saya tu. Ya, kalau kerja 8 jam dia akan dengan orang yang saya tak kenal. Ya, saya belajar daripada mana untuk memilih itu pun daripada guru-guru yang mengajar saya macam mana nak pilih orang yang baik, ya. Kalau kita dah dengar nampak macam tak kisah semayang, kena keluarkan dia daripada tempat pengasuh tu dalam keadaan apa pun. Kalau nampak tak ada rasa kemanusiaannya, ya, hidup dia pun macam tak tentu hala ataupun garang ke, ya, cakap dia tu pun kasar ke. Kadang-kadang bila kita ikhlas, ya, untuk memilih yang terbaik untuk anak kita ni, Allah sebenarnya datangkan pada kita detik-detik hati yang gerak hati kita tu, ya. Tapi kadang-kadang kita ignore benda tu, ya. Consign dalam hati tu kita ignore sebab kita nak menyelesaikan masalah kita. Letak anak dekat sini. Jadi kuduah yang ada pada persekitaran dia tu bagaimana, sebab itu yang akan membantu, membimbing dia untuk dia menentukan hidup dia tu. Bila kita dah ambil anak kita daripada pengasuh 8 jam tu, kita pun dah penat, ya. Mungkin ada bercakap benda lain. Okey, yang keduanya, tadi kanak-kanak remaja, yang keduanya adalah golongan dewasa. Golongan ini, ya, bila kita kata dewasa, kalau standard kita 18 tahun kita boleh buka account bank sendiri kan, itu mungkin dah dewasa lah. Jadi dah mula buat keputusan sendiri dan menggunakan sepenuhnya pengalaman yang mungkin terhad, ya, dan masih memegang nasihat-nasihat senior, nasihat-nasihat orang lebih tua daripadanya sebagai panduan. Jadi orang dewasa ni akan mengambil senior atau rakan sebaya yang hebat, yang kawan-kawan dia, peers lah, yang hebat di mata mereka ini sebagai model, sebagai kuduah dia, dan it could be more than one model lah, mungkin lebih banyak, dan model yang dipilih itu tergantung kepada apa yang mereka nak kejar dalam dunia ni untuk orang dewasa. Macam kita ni lah yang hadir dalam bincangan hari ini. Okey, kita nak dalam dunia, kita nak bahagia.
Bagaimana kita memaknai kebahagiaan tu, kita tafsirkan bahagia tu macam mana? Apa yang kita lihat kepada bahagia itu? Janganlah orang kenakan dengan tafsir kebahagiaan tu sama macam orang-orang yang di luar sana, ya. Mesti kita ada definisi kita sendiri, bahagia itu apa? Kalau bahagia itu kita tafsirkan sebagai kecukupan dalam mengurus kehidupan, ya, cukup tu pula kita nak define macam mana, apa dia katakan cukup. Kita ambil standard masyarakat materialistik, ya. Sekarang ni orang cerita duit. Jenis kereta apa, jenis rumah apa, maka mereka akan memilih model yang boleh dijadikan inspirasi untuk capai standard itu. Siapa yang letak standard itu tadi? Masyarakat sekeliling dia yang dijadikan kuduah ni tadi. Jadi akan keluar iklan-iklan kan, kat jalan ke, billboard ke, nak kaya dan bahagia, ikuti program saya kan, contohlah kan. Anda nak perlu wang banyak, anda nak ni apa, dan berapa ramai ya, yang misalnya dia guru, dia murabi lah saya katakan ya, golongan pendidik ini menarik diri daripada kerjaya yang mulia itu kerana bagi dia ada kerja lain yang lebih mudah mendapat duit. Bagaimana dia memaknai kebahagiaan itu dalam kehidupan dia? Ini yang saya rasa bukan kuduah itu perlu dilihat kepada generasi hari ini. Itu bukan anak-anak dan remaja saja. Mempersiapkan juga orang dewasa yang sebenarnya ibu bapa generasi saya ni lah. Generasi saya ni masa lahir dulu belum lagi ada digital semua ni. Tapi perkembangan itu mula ada komputer, lepas tu ada handphone, lepas tu handphone apa benda tu. Telefon itulah yang ada button boleh mesej kan. Lepas tu sekarang smartphone. Generasi saya ni yang menyaksikan perkembangan tu. Termasuk generasi-generasi sebelum tu mungkin ya. Tapi ada pula anak yang lahir-lahir tak nampak apa-apa perubahan itu, perkembangan itu, tapi dia nampak lahir semua hujung jari. Jadi pertembungan itu berlaku. Ya. Boleh saya walaupun alhamdulillah Allah kurniakan 3 orang cahaya mata, tapi saya rasa saya baca untuk tiga anak tu dengan cara yang berbeza ya. Tak perlu fikir kan, sebab zaman yang berubah ini sebenarnya saya rasa semua ibu bapa merasai ya. Kita tengok macam mana tekanan yang dihadapi, yang diluahkan. Kadang-kadang macam ibu bapa tu dia stuck, tu nak pergi mana ya? Macam mana kita nak bawa orang kepada perkara yang betul kalau kita sendiri stuck sebagai ibu bapa? Dan kita tak tahu macam mana nak tunjukkan model yang terbaik kepada anak dalam menghadapi keadaan ni. Ya? Orang melintas, kita bawa kereta, orang melintas, celaka orang tu. Kuduah kita tu. Ya? Kuduah ni dari segi perilaku. Uswah tadi mungkin dari segi akhlak, ilmunya. Ya? Dari segi perilaku di depan anak menyaksikan. Jadi anak pun belajar. Kalau ada orang tiba-tiba ni cakap macam tu je, boleh luahkan rasa marah. Ya? Kan? Jadi ini sebenarnya adalah perkara yang bagi saya asas untuk kita mengatakan bahawa memang kuduah tu hilang di mana daripada peringkat ibu bapa lagi ya. Saya nak share skrin sikit ya. Saya tak berapa pandai dah tapi saya try. Okey, nampak ni kan, saya nak nampak ni kan. Dia nampak ya Hawa? Saya pandang Hawa je kat sini, nampak muka. Nampak. Boleh. Ya. Ini adalah apa namanya, resume ya. Resume orang minta kerja kan, yang ada kawan share di Facebook ya. Tengok apa dia tulis, TikTok November I have 82k ya, followers in TikTok. Facebook ada fan page berapa ya. Dah jauh sangat bezanya dengan dunia kita ya Ustaz. Sebabnya kita ni rancangan Adin ni pun kalau berapa like lah kita boleh dapat ya. Tak tahu kita boleh saing tak dengan resume ni kan. Sebenarnya memang dah lain sangat ya, berbeza. Dan dua role model yang dipilih oleh anak-anak itu ya, dia rasa macam semua orang akan tengok benda tu. Ya, bila dia hantar resume ya, seorang anak muda, dia ada followers yang ramai. Jadi saya ni seorang influencer, orang yang boleh mempengaruhi orang lain dengan baik. Jadi pilihlah saya untuk pekerjaan ni. Ya, saya memang bagus ya. Ini tentang K-pop ya. Saya pun tahu Korea popular masuk K-pop ya. Ini yang masa
ada salah seorang meninggal dunia, lepas tu berkabung, ikutlah bertudung-bertudung pun sama juga. Kita kata nak menandakan sama ada dia Muslim atau tak tu, dah nampak dah tanda ciri-ciri mereka menutup aurat tu, itulah Muslim mana, tapi hanyut juga dengan, tapi nak bezakan dia ni, orang ni na'udzubillah lah, minta maaf gambar tak di-blur pula kan. Sepatutnya kena jaga juga tu. Anak-anak yang confused, sebab orang menunjukkan bahawa K-pop ni adalah golongan yang apa dia cakap, cantik, menarik, lepas tu kawan-kawan dia semua suka, lagunya best. Tapi lah Korea saya pun tak tahu, mereka tak faham pun mereka boleh suka apa ni, muziknya menarik, dan seluruh dunia mengagungkan K-pop tu. Jadi mereka rasa bila saya kata social acceptance tadi, penerimaan sosial, bila tinggi orang yang suka kepada orang K-pop ni, oh inilah model yang baik untuk diikut. Inilah dia model yang baik. Jadi saya pun sebahagian daripada ni. Bila kawan-kawan sebut, kau kenal tak K-pop yang A, K-pop B? Tak kenal lah, ni tak kenal Apa satu tu BTS ke apa kan? Tak kenal. Aku tak kenal. Rasa bila orang kata aku tak kenal, apalah kau ni tak ikut perkembangan zaman, kan tak boleh dikritik, tak boleh dikecam. Jadi anak tu rasa macam, oh salah rupanya sebab yang mentafsirkan apa yang dia perlu jadi itu adalah persekitarnya yang macam tu. Maknanya dia kebuah yang dah tak banyak, dah tak ada, confused. Ni anak-anak ni kita jangan jumpa juga tengah jalan. Anak-anak ni mungkin baru nak meniti remaja, usia dia macam ni Kita tengok anak-anak tu, dia akan buat aksi ni bila ada kereta lalu je. Kalau dia seorang tu, dia kayuh macam biasa. Tapi bila ada kereta lalu, dia buat aksi Superman ke apa ke, macam raya lah dia buat angkat-angkat tayar. Betapa dia memerlukan approval daripada masyarakat sekitar. Kalau ada yang misalnya kita keluarkan kepala daripada kereta, kita tahu, wah baguslah, hebatlah, dia buat lagi lah pusing-pusing ke, kan. Jadi approval daripada persekitaran tu anak-anak ni perlukan. Jadi persekitaran macam mana sebenarnya kita perlu siapkan supaya anak-anak ni tidak membabi buta memilih kedua ataupun apa kita kata, mengikut rentak persekitaran itu tanpa ada panduan yang sewajarnya. Okey. Macam mana saya nak ni okey, baik, tak ada saya kan. Alhamdulillah. Okey. Okey, cara kedua ni sikit sebelum pas balik pada Hawa. Secara agama, mindset remaja sebenarnya menentukan role model pilihan mereka. Mindset dia, kita kata pola pemikiran, mindsetting, apa yang kita tetap terapkan dalam pemikiran dia. Jadi kajian pun dah banyak mereka pun kata mereka dah tahu dah kenapa sebilangan remaja ni tertarik pada role model positif dan satu grup lain ni sebaliknya. So dalam remaja anak-anak muda ni ada yang tertarik pada role model yang positif, ada yang tertarik pada yang negatif. Kenapa jadi macam tu? Jawapannya bagi mereka dalam kajian mereka itu adalah terletak pada pola fikir dia, mindset dia yang mereka gunakan untuk mencapai matlamat. Kalau remaja itu ada growth mindset, pola pemikiran yang berkembang, ini biasanya ada pada anak-anak yang suka belajar, suka tahu, suka ada pengetahuan, orang yang achiever, macam kita nak kata, suka mencapai misi, objektif dia, nak mencapai tujuan dia melalui kesungguhan, kerja keras, ketekunan dia. Ini orang yang ada growth mindset. Dengan ini, remaja dia akan berusaha untuk mencapai tahap terbaik. Dan dia akan melihat orang dewasa itu sebagai penunjuk jalan. Tapi growth orang yang anak-anak muda yang ada growth mindset ini, pola pemikiran yang bertumbuh dengan baik ini, dia berbeza dengan orang yang ada pemikiran pencegahan. Jadi kalau dia ni ada pemikiran, remaja ni ada pemikiran pencegahan, dia akan lihat kehidupan ini hanya untuk mencegah atau menghindarkan diri dia daripada perkara buruk.
Tadi dia tertarik kepada model-model yang akan bantu mereka untuk mengajar strategi menghindarkan diri daripada perkara-perkara buruk. Termasuklah strategi menipu dalam exam ke, menggunakan dadah ke, alkohol ke, atau bagaimana cabaran hidup yang hebat itu boleh dihindari. Buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Strategi dia untuk menghindarkan diri, mencegah diri dia daripada bencana. Berbeza dengan anak-anak yang ada mindset, growth mindset tadi. Ada dua grup lah. Yang positif, kenapa dalam dua grup remaja ni ada cenderung kepada yang positif dan ada cenderung kepada role model yang negatif. Yang positif dia suka cari model-model yang positif ni, dia ada sebab rupanya remaja tu dia growth mindset yang sangat baik. Pola pemikirannya berkembang dengan baik. Jadi dia tahu apa yang dia nak capai. Dia tahu dengan usaha dia bersungguh-sungguh dengan ketekunan ni, dia boleh mencapai apa yang dia nak. Berbanding dengan satu lagi, macam mana nak buat strategi supaya aku ni tak susah. Kan berbeza dalam personality anak-anak kita pun kita boleh nampak. Mana yang sukakan kepada cabaran. Jadi anak-anak yang ada growth mindset yang baik ini, yang sukakan kepada kejayaan, berusaha bersungguh ini, mereka ada kemampuan untuk menginspirasi orang lain. Mereka boleh memberi kita panggil motivasi, menjadi inspirator kepada orang lain. Dan dia ada set nilai yang jelas. Set nilai yang jelas. Kalau dulu masa di Darul Hikmah dengan almarhum Datuk Dr. Sidik Fadil, bab nilai ni yang susah orang bahas dengan dia. Kita bagi nilai berbudi semua, dia nak ada syaja'ah. Kalau boleh semua nilai yang baik tu dia nak ada dalam siswa-siswi Darul Hikmah. Dia nak set nilai yang jelas. Itu orang yang positif. Kemudian komitmen terhadap masyarakat, penerimaan orang lain, dan kemampuan untuk mengatasi halangan. Lima ni ada dalam model Rasulullah SAW. Kemampuan dia untuk menginspirasi orang lain. Dia ada set nilai yang jelas. Apa nak capai? Yang ni baik ke, yang ni buruk ke? Diri ni pendiriannya macam mana? Dia ada komitmen terhadap masyarakat, menerima orang lain sebaik seadanya. Bagaimana Rasulullah SAW menyantuni sahabat-sahabat dia yang pemalu, yang garang. Tak adalah kata yang garang ni tak baik, yang pemalu ni leceh. Tak ada. Yang pemalu tu kalau datang rumah Rasulullah akan menyantuni daripada rumah, daripada dekat pintu lagi panggil bawa masuk. Sebab sahabat yang ni kalau tak bawa masuk, tak diajak dari pintu, dia takkan masuk. Pemalu. Ada yang memang keras, cepat marah. Macam Rasulullah menyantuni sahabat yang tu. Tak ada dia bagi-bagi yang ni baik, yang ni tak baik. Macam kita lah, ni kan ada yang kita rasa suka sokong kita tu, puji kita tu lah jadi sahabat kita. Dan yang kelima adalah kemampuan untuk mengatasi halangan yang sebenarnya ada pada Rasulullah SAW. Jadi walaupun dalam kajian saya sebut tadi ni adalah kajian, kajian tu dah ada dah dengan dalam kehidupan kita ni. Ciri-ciri 5 kita panggil sebagai apa? Top quality. Top quality yang penting yang ada dalam role model yang positif. Jadi yang akan ikut role model yang positif ni adalah kelompok anak-anak yang growth mindset tadi. Bukan yang sukakan kepada cabaran. Bukan anak-anak yang akan menghindarkan dirinya daripada sebarang cabaran dalam kehidupan, tapi dia berjaya, dia bersemangat untuk menghadapi apa saja kesusahan, asalkan dia boleh mencapai apa yang dia nak capai. Dia faham apa yang dia perlu capai. Jadi mereka menggambarkan mereka orang muda ni yang mempunyai growth mindset ni, dia cenderung tertarik pada jenis model peranan positif ni tadi, berbanding dengan yang negatif. Yang negatif ni orang yang negatif pula lah, group yang suka pada role model yang menghindar pencegahan ni, yang akan berfikir negatif. Macam mana yang fikir strategi untuk mengelak kegagalan ni? Mereka sering ada ketakutan akan kegagalan pribadi yang mendalam. Dia ajarlah macam mana, kau tak nak buat macam ni, aku ada cara macam nak keluar daripada masalah ni. Apa cara macam mana ni? Apa caranya? Makanlah ubat ABC contohnya kan. Cara yang mudah.
nak keluar daripada kegagalan tu. Jadi ini adalah antara yang saya rasa untuk saya sebut round pertama ni. Silakan yang tahu. Terima kasih. Terima kasih Puan Azizah untuk soalan tentang bagaimana pemilihan kedua hari ini dalam kalangan anak-anak, ibu bapa kan, dan masyarakat. So jadi ada satu perkara yang mungkin saya boleh simpulkan di sini tentang pola pemikiran perkembangan ataupun growth mindset, di mana pentingnya macam tadi Puan Azizah sebut, ibu bapa memainkan peranan penting. Kalau anak-anak zaman sekarang memang akan ikut trend, kan macam tadi yang Puan Azizah kongsikan pada awal tu, soalan-soalan yang akan ditanyakan, tahu tak tentang apa BTS dan sebagainya kan. So perkara-perkara tu dia menjadi ikutan, tambah-tambah pula sekarang zaman adalah memang dilahir-lahirkan, memang dah tahu dah YouTube, Facebook dan sebagainya, Instagram dah ada account pun kan. So jadi memang cabaran di mana pemilihan kedua itu penentunya daripada kalangan ibu bapa lah, dan ada juga ibu bapa yang mungkin tidak halang, maksudnya apa yang anak-anak suka itu tak tiada batas kan, selagi perkara itu nampak baik kan. Tapi kesannya in the future itu mungkin growth mindset anak-anak itu akan sedikit terhalang lah, bagaimana tadi tentang disebut kemampuan untuk mengatasi cabaran, menjadi inspirasi kepada orang lain kan. Itu antara saya rasa penting untuk ibu bapa ambil tahulah. Okey, seterusnya mungkin kita teruskan kepada panel kita yang pertama, Ustaz Ismail. So tapi sebelum itu mungkin sebelum saya berikan soalan, mungkin kita nak tonton sedikitlah tayangan video pendek daripada ucapan daripada Sultan Nazrin, Sultan Perak. Kita boleh ya. Baginda tidak meninggalkan kekayaan harta benda untuk direbut, tetapi yang ditinggalkan ialah didikan dan amalan baik agar dijadikan panduan dan pedoman dalam usaha membina kehidupan ummah yang sejahtera, kehidupan ummah yang mendapat keredaan, kehidupan ummah yang mendapat berkat dari rahmat ilahi. Okay, terima kasih. Terima kasih untuk tukaran tadi. So daripada mungkin video pendek tadi, ucapan daripada Sultan Nazrin, mungkin Ustaz Ismail boleh beri sedikit pandangan bagaimana yang dikatakan tadi tentang Rasulullah tidak meninggalkan kekayaan, tapi meninggalkan pendidikan untuk kita sebagai generasi umat Islam, generasi umat Nabi Muhammad sekarang ini. Anda jawab ya. Okay, terima kasih. Dapat nampak wajah orang baik. Sultan pula merintah sepanjang negeri Perak dan Sekantang dan Agung kan. Ya, sebelum tu saya nak komen Tuan Azizah dulu. Tuan Azizah pula. Tak lama tu insyaAllah. Tuan Azizah dulu. Nampaknya daripada ucapan Tuan Azizah dia tak layak jadi ahli parlimen. Ahli parlimen menjawab apa yang tak tanya. Dan menjawab apa yang tanya tu bukan parlimen Malaysia. Parlimen Malaysia cakap yang tak tanya. Orang tanya jawab yang lain. Alhamdulillah, tanyalah kepada doktor lagi ya. Dr. Aizan, insya-Allah penguasaan sangat baik. Betul, sebelum jawab itu jangan jalan. Betul, tak anak-anaknya. Bapak-bapak lazimnya pesan jangan buat kereta laju. Jangan buat motor laju. Bila anak dapat lesen kereta? 17 tahun, 18 tahun. 18 tahun dia naik kereta bapak dia buat laju. Tiba-tiba dapat lesen tak buat nak pelan. Macam mana? Dia kan bapak dakwa buat kata laju, tak laju lah nak 160 atau 200 ekor. Jadi bila nak buat anaknya buat laju, ayah dulu jangan ya. Jadi betul tu. Memang anak ikut bapak dia. Bapak buat laju, anak berikutlah. Nak usahkan 18 tahun, 20 tahun nak bapak buat kata laju. Okey, itu seningan saja. Okey, alhamdulillah saya memang sangat minat dengan ucapan-ucapan Baginda Sultan Perak ini, seorang yang sangat prihatin dengan kemasyarakatan, dengan rakyat. Selain pada baginda sendiri seorang akademik
yang setiap ucapannya beliau tidak pernah tinggal isu-isu berkaitan masyarakat. Penekanan soal prihatin pada rakyat, lebih tekankan soal umara dan ulama. Cerpasan tiap-tiap kali Bang Ida berucap dengan soal umara ulama. Betul lah memang ada bahawa sinfan nas, dua golongan manusia ini. Jika salahat, jika baik dua ini, ya salahat dua baik, baik kedua-duanya, baik dunia ini, umat ini. Jika fasadat, wasak kedua ini, wasak dunia ini. Apa dia? Al-ulama wal-umara. Dan yang sangat tinggi-tinggi pada tuanku kerana berat soal ini. Jadi soal ulama dan umara ini penting, sangat penting, very important. Muhim wa aham jiddan dalam soal dunia ini. Jika mereka dua orang ini, umara dan ulama ni fasidun, mufsidun, mereka ini orang yang tidak beramanah, para periswah dan sebagainya, maka wasak binasalah umat ini. Dan ditekankan itu dua perkara. Saya ingat ditekankan soal baginda tidak meninggalkan harta benda. Betul, Nabi tidak tinggalkan harta benda pun. Yang ditinggalkan contoh teladan. Sebutlah contoh teladan baik. Contoh baginda dengan isteri baginda. Ana khairukum bi ahli. Khairukum li ahli wa ana khairukum ahli. Sebaik manusia yang baik dengan keluarganya. Akulah paling baik keluarga aku. Begitu. Kita begitu juga. Seorang suami yang hebat di luar rumahnya, di rumahnya tidak menegur apa-apa kesalahan suami, isteri dan anak-anak. Isteri yang hebat di pejabat di luar pada keluarganya, balik rumah dengan gamenya. bagi rugi sangatlah. Maka sebaik manusia pemimpin itu baik dengan keluarga sendiri. Itu Nabi SAW. Itu contoh yang dia bawa. Kalau bapak, kalau ibu, kalau guru, baik pada murid-muridnya. Bagaimana seorang guru, tangan kirinya pegang rokok, kanannya pegang mancis ke letter ke apa, marah murid merokok, takkan berkesan. Jangan merokok sedangkan dia pegang rokok. Bercontoh, pemimpin juga berjimat cermatlah, bersederhanalah. Pemimpin membazir, hidup mewah, beli barang-barang yang tak terpakai. Bukan tak pakai, mana tak pakai pun, simpan je. Mahal, mahal, tak guna pun. Beli gelas cawan mahal tapi tak dia murah pun, tak perhiasan, tak pakai lah tu. Bukan tak pakai yang buang-buangan, tidak. Kita beli gelas plastik 20 sen, tadi guna sepenuhnya. Mantul baiknya kita ni. Maknanya ditekankan soal Nabi tidak tinggalkan harta benda, tapi tinggal akhlak yang karimah, uswah yang hasanah, qudwah yang hasanah yang ditunjuk. Cuba anak siapa banyak komplain Nabi? Sebab apa? Di pekerjaan, Masya Allah, Nabi bukan rehat. Perang Badar, perang pertama dalam Islam. Saya nak kena lupa kata forum dengan seorang yang biasa video susah. Nabi bukan suara pergi perang Badar di Badar, lembah Badar. Aku rehat tidak. Nabi pergi bersama para sahabat. Semalaman malam akhir itu Nabi berdoa sepanjang malam untuk kemenangan Islam. Dan menang alhamdulillah. Perang Uhud, Nabi hadir sendiri perang Uhud. Nabi tidak suruh kerahkan pergi perang, aku tunggu di rumah, tidak. Nabi bersama-sama para sahabat perang Uhud. Dia Nabi juga luka-luka pasal perang Uhud. Perang Khandaq juga Nabi hadir bersama sepanjang mesin perangan itu. Maknanya Nabi lakukan dalam bentuk itu. Soal penjimatan, Nabi lah insan manusia sangat jimat. Dalam pemakanan, dapat makanan satu gelas makanan, minuman. Nabi bilang ada sahabat tak boleh minum lagi. Tiba-tiba Abu Hurairah datang. Ya, Abu Hurairah sini ada minuman. Tapi dia pergi al-sufah dulu. Macam Nabi tidak minum dulu, sahabat dulu. Last sekali pun Nabi. Bagaimana kita? Kita apa-habis kita dulu boleh daripada orang lain. Kalau habis-habislah nasihat orang lain itu. Jadi apa yang dekat oleh baginda Sultan ini sangat-sangat penting. Cuma masalahnya jugalah bahawa rakyat sudah terlalu lama hidup mewah bila berpeluang. Rasulullah lama mempersia-siakan masa sejak dulu kala berongkang kaya raya. Orang miskin apa terus begitu apa. Maka orang kaya raya, penguasa-penguasa tu lena khayal, walaupun sultan cakap bagaimanapun dipekakkan telinganya. Ini bukan marah. Dia ulang balik kata-kata ucapan atau sultan. Dengan sepenuhnya ucapan dia. Saya memang saya minat dia. Dia akan bicara soal Islam, soal masyarakat,
soal kepimpinan, soal keadilan, soal umarah, soal ulama, Masya Allah. Ini tekan banyak, tekan betul. Jangan sampai mengungkap telinga. Dengar, ya tuanku, ampun tuanku depan. Lepas tuanku macam-macam jadinya. Depan mesyuarat, kalau ceramah-ceramah Nabi Rasul, apa-apa saya pimpin, cerita apa Quran dan hadis. Lepas tu tunggang langgang. Zaman dulu, tahun 70-an, panggil siang berarak, malam minum arak. Dulu, sekarang tidak lagi. Dan dah tobat semua dah. Dulu, siang berarak, malam minum arak, tahun 70-an. Itu popular lah. Orang lama tahu lah ni. Sekarang tidak. Sekarang alhamdulillah, siang berarak, malam berzikir, insya-Allah Ta'ala. Jadi, itu, dan nak disebut kalimah tu. Mereka menghimpun harta untuk direbutan. Direbut, kan kalimah. Rebut. Anak ayah belum meninggal, dah bagi harta dah. Bila ayah meninggal, berebut harta pula. Itu kalau ayah kecil aja. Kalau kerajaan berebut jabatan, berebut kursi, berebut allowance, berebut berbagai-bagai. Untuk apa? Tak buat apa-apa. Makan kenyang, mentilah. Nak mana sangat. Banyak orang kaya sekarang ni kebanyakan 60, 70, 80. Ada orang muda-muda kaya sekarang, alhamdulillah. Adalah. Tapi kaya yang hanya kaya mal al-amwal. Bukan kaya akhlak. Bukan kaya pribadi. Bukan kaya saksiah. Ini masalah besar bagi kita. Kaya harta benda yang melalaikan. Kaya jawatan melalaikan. Tapi kita mau kaya segi akhlaknya dulu. Sebab Sayyidina Umar radhiyallahu semasa baginda menjadi khalifah, baginda tidak benarkan exco-nya keluar negara. Exco lah sekarang ni, atau menteri kanannya, atau kabinetnya keluar negara. Jangan pergi Rom, jangan pergi Parsi. Sebab di sana orang hidup mewah. Kamu tahu balik nanti kamu hidup mewah juga. Cukup tarbiyah, cukup persiapan rohani. Pergilah, kamu tak apa-apa lagi. Sekarang ni banyak orang kita pegang jawatan berapa bulan je, sudah kata berjuta harganya. Ribuan rumah yang berjuta-juta. Yang miskin apa-apa ni nak beli hotel Chinese keping bagi dua orang anak-anak. Ini masalahnya berebut harta. Betul kata tuanku, itu bahawa sangat benar kata-kata itu. Bukan hadis, bukan Quran. Itu benar. Diulang tiga kali kalimah, kehidupan ummah yang sejahtera. Kehidupan ummah yang mencari redha Allah Ta'ala. Kehidupan ummah yang mencari berkat. Contohlah kalau salah kita menyebutkanlah. Diulang kali kehidupan ummah. Kalau ummah itu yang apa nak? Mendapat redha Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala, dan mendapat kesejahteraan. Nak semua ni, jika dapat kita bina ini sekali hari ini, saya yakin betul insya-Allah. Orang lama-lama ni susah nak ubah. Boleh insya-Allah, boleh tak nafikan, tapi nasi mudahlah, nasi istiawal, nasi apa untuk kenapa sampai Dr. Aziza nak cepat habis dia siapkan. Nasi boleh insya-Allah. Nasi yang kita anggap boleh berubah insya-Allah. Biasa-biasakan susah. Bukan susah, biasa-biasakan susah. Iyyakum bit-tana'um. Jangan biasa bernikmat-nikmat. Kita mampu, tapi lihat orang miskin. Seorang yang kaya raya di Bangi, balik kampung dia di Pendalaman, pakai mesin 700,000. 1 juta. Semua kamu tahu hebatnya. Orang kampung kita tu, tapi kedekutnya. Raya habis RM1 dekat anak-anak. Orang ni nak bagi RM50 sekarang ni. Apa guna orang sumpah. Jadi bersederhana lebih aula. Kalau mampu. Kalau nak hebat tu okey. Balik kampung dengan kereta mesti 1.5 juta. Jumpa setiap orang kampung bagi RM50, RM100, RM1,000. Okey boleh. Kalau tidak sedikit berseret yang bagi. Jangan buat itu. Orang menyumpah kita aja. Ini bukan saya kata, anak saya kata. Betul tu. Ayahnya semua balik kampung kata mesti berapa. Bagi Pak Long tak bagi duit. Dia mak banget tak bagi duit. Dia mana tak bagi duit. Kena bagi tu. Tapi tak payah, tak perlu. Nabi sallam yarkabul ba'ir wal faras wa himar. Nabi naik ba'ir. Apa dia ba'ir? Unta. Faras, kuda. Himar. Nabi naik Mercedes. Nabi naik kata Proton. Nabi naik apa lagi? Kereta. Makna bukan nak cerita gitu. Nabi tidak pilih. Kita bila dah jadi besar, mau tak mau mesti Mercedes yang harga 3.5 juta. Tak mana kisah-kisah ni. Tak mau. Nabi mampu. Kalau baginda nak, dia boleh naik unta yang merah saja. Tapi tidak. Bukan masyarakat bahawa Nabi naik kenderaan pelbagai. Tapi jangan buat sampai menghina diri. Kalau gitu, oleh kerana saya ni orang pendakwah, kata buruk je lah pergi sana. Tak boleh lah pergi parlimen nak kata tak tolak zaman dulu.
Teman dulu nak air, teman dulu Palembang tu tolak kata bang kerja 204 semestinya aman dulu. Sekarang hebat lah ke? Salah ke? Jika perlu, tak salah. Seorang sahabat yang handsome, pakaiannya smart, ialah Muawiyah Abu Sufyan. Muawiyah seorang yang biasa jaga pakaian, smart betul. Semasa Umar Khattab ya khalifah, dia jadi Gamno Damsyik. Sekali dia melawat Gamno Damsyik, melawat Gamno, dia tahu Umar datang. Apa dia buat? Dia tukar jubah murah macam saya. Jubah yang lelok ke jalan di Mekah. RM20, RM20. Sulaiman kata, ya, kenapa kamu ni? Aku tahu kau pakai pakaian hebat-hebat. Mengalahkan Rum dan Parsi. Kenapa kamu pakai hadis laki macam ni? Ya, Aminin, aku malu padamu. Kalau kamu pakai yang sederhana, aku nak pakai lebih betul. Aku tak mak, aku malu. Aku pakai hebat-hebat itu berdepan dengan Rum dan Parsi. Aku orang kata Islam dan lelaki. Gitu apalah. Ini kita lagi dengan siapa pun hebat-hebat. Semestinya yang kisah dulu. Soal murid pondok. Murid pondok dulu mana ada mana motor. Ada basikal aja, 3 rak aja. Itu pun share 4-5 orang sama basikal. Ada seorang pelajar nak buat motor. Bapak dia orang kaya lah sikit. Dia nak pergi ke Pekan, nampak turun naik basikal. Dia kona jauh. Tak mahu nak sisih Tok Guru. Pusing pandang-pandang, pusing mantu 40 keluar depan. Tak mahu sisih Tok Guru. Mantu Tok Guru. Kita, Tok Guru pakai Kelisa, kita pakai BM, ROM, nak kuat lagi. Hilang maruah, hilang akhlak. Ada. Ilmu setinggi mana pun tidak barakah, tidak hormat. Elok ni saya ulang kita muta'alim ni. Elok ulang semula. Dia ada sebab tak berkat kan tidak ada adab enggak belajar. Tidak ikut syarat belajar. Kita belajar hebat-hebat, tinggi berbagai-bagai, 10 PhD dalam tasawuf, tapi hati kotor. Ini bukan nak kata ni. Dah kata lah tu, bukan nak kata perkataan ni. Dia tak apa, tak apa, teruskan belajar. Ambil dah sebaiknya, tapi jangan sampai berbangga dengan duniawi yang sementara ini. Ambil dia untuk akhirat. Ambil dia untuk senjata akhirat. Ambil sebagai masalah akhirat. Bukan dia untuk dia. Dunia untuk dunia. Saya sebut sekali lagi tentang ucapan tuanku sangat baik tadi. Saya harap sangat-sangat siapa-siapa yang berpeluang, carilah ucapan. Sangat bernas. Saya ulang 2 kali tengok. Sangat bernas. Kan betul. Terutamanya pemimpin-pemimpin tekankan sangat pemimpin dan ulama umarok ni. Ulama dan umarok mesti dengar ucapan ini. Saya tak dapat duit pun, bukan tak dapat komisen pun. Terus baca. Dengan hadam, boleh kuliah kat dalam usrah. Hadam balik, cukup baik. Jadi itu saya katakan ucapan ini sangat penting. Bukan saya ulas, tapi nak usul dengar sekali lagi. Daripada ucapan asal, setengah jam itu cukup bernas. Cukup bernas, insya-Allah. Tak tahu siapa yang buat, tapi dia buat, dia orang ilmuwan. Dia ada akademik, dia cintakan ilmu, tentu dia senang insya-Allah. Sebab ada juga orang kita yang ucapan orang buat tak baca-baca lah. Ada 3 dulu tahun 80-an seorang pemimpin dia baca satu ucapan. Lepas habis dia perasan. Dia tanya pembuat, ni apa yang masuk kayun? Rupanya kena dia sendiri. Ketika seorang pemimpin besar juga, dia rasmi satu kuil di bangsa. Bacalah dia pun. Semua agama menuju ke syurganya masing-masing. Siapa yang buat tu orang Hindu. Tak salah membuat. Dia lah nak baca dulu. Yang tak baca dah. Akhirnya dia pun agama Hindu surga juga. Tak apalah orang Hindu. Tapi dia Muslim pemimpin Islam itu yang baca macam tu apa hal? Ni malah fikir ni. Tak mau guna tak. Maaf lama-lama saya berharga. Itu saya ingat itu saya ucapkan sekarang ni. Itu maaf sangat-sangat kerana saya ni tak biasa sama-sama ni. Ngomong-ngomong kedai-kedai kecil je. Yang YouTube tu yang buat ceramah pada yang apa ni bicara adin tu pun tak ramai tengok pun. Tengok 10 orang, 1 orang je lebih kurang. Sebulan 1 orang okeylah. Bersama je masjid pun semalam 5 orang, 10 malam pun 50. Satu kali ceramah. So, 1 orang tengok dalam sebulan, masya-Allah banyaklah tu. Yang mana yang lain, orang sekali ceramah di 30,000, 40,000. Tak apa. Kita lakukan seikhlasnya. Yang mendengar itu seikhlasnya pula. Insya-Allah taala ikhlas itulah yang berkualitas, yang penting. Itulah doa yang makbul insya-Allah taala. Dan akhir zaman banyak pembidato yang yang petah, yang hebat-hebat tetapi kosong dari hatinya. Bukan nak kata kita baik, tidak. Kita usahakan untuk baik. Biar cakap kita sampai ke hati, bukan sampai hakum saja. Cakap sampai hati yang berkata mulut betul, hati yang memang anggota buktikannya. Ini kita ikrar bil lisan, tasdiq bil qalb dan amal bil berjawarih. Bukan syahadah saja. Amalan kita, ucapan kita, apa saja pun kena sebut pekerjaan. Lidah menyebut, pasti hati terima.
Hati itu ilmu. Lidah sepasti buat dengan mata semampunya. Infiru khifafan wasiqalan wajahidu. Kita baca itu kan. Infiru khifafan wasiqalan. Usrah pun tunggu beralasannya. Sekali dapat station, terus jawab. Terus station. Ada satu kisah kawan kita di sebuah negeri. Ada sini tak ada kot. Dia kata orang usrah dia tu, kalau ada di kawasan, tak angkat telefon. Dia tak angkat sampai habis. Kalau dia oksigen, seduk kata kanu ni. Seduk kedah ni. Dia jawab cepat. Itu jawapan dia, tidur lah tu. Ni betul ni. Nakik dia. Bagi tahu sendiri, kalau angkat telefon tak angkat, dia duduk rumah. Kalau angkat cepat, oksigen. Dia jangan gitu. Usrah ni penting dan penting sangat. Usrah penting sangat. Bukan pengisian yang penting sangat. Penting pengisian tu. Tapi hati usrah tu. Saya ulang lagi. Ada orang usrah jemput nakik. Jemput nakik. Ni bayar pula. Ni bukan usrah. Nak bantu dia tak masalah. Niat bantu dia datang jauh tak masalah. Tapi kena bayar ni tak betul sangat. Maafkan saya nak. Kalau jumpa marah apa sikit-sikit. Tak apalah semua mudah-mudah semua ni. Saya ni tak orang ni tak apa. Ada marah tak apa kot. Jadi gitu. Kalau dah ada usrah nak bayar. Masya Allah. Tak ada apa-apa. Tak tahu usrah. Datang tak cakap pun. Tak apa. InsyaAllah. Saya mesti pertama saya usrah. Mesti pertama saya usrah. Di Perlis. Sampai ke PJ. Sampai ke Labuan. Sampai ke Nabalu. Ke Seluruh Sabah. Dan sampai ke Kelang. Sampai ke Bangi sekarang. Tak tinggal usrah daripada dulu. Inilah mesti saya. Baik tak baik pun itulah. Profesor-profesor saya itulah. Ustaz Ghani Hamsuddin. Ustaz Siddiq Fadil Almarhum. Siapa lagi? Ustaz Wahab Zakaria. Ustaz Syekh Azmi Ahmad. Ustaz Dalan Zin di Perlis, Arsyad di Selangor. Ustaz Arsyad sama sakit doakan dia sihat insya-Allah. Arsyad Taib, guru kami juga. Kita usrah sama dia lama di Selangor dulu, mandi Selangor. Dia sama sakit doakan dia sihat cepat insya-Allah untuk bekerja lagi. Amal lagi guru Dr. Osman Bakar awalnya. Itu guru saya yang tumpang ilmu sebanyak. Di semua anak-anak yang hadir, pastikan istiqamah usrah. Bapak-bapak yang hadir, pasti anak-anak juga ikut usrah. Supaya usrah ini membimbing kita sebagai jalan yang benar. Sebenarnya dalam tasawuf dia panggil mursyid. Ataupun mursyid ataupun dia. Mursyid kita tidak ada. Tak mengaku. Nanti kita tahu abang. Ustaz Siddiq Pelamat semua merabi. Ustaz Halim Muhammad tak mau sebut merabi. Bahasa besar sangat. Tapi mereka lah merabi kita. Kita merujuk mereka. Yang dah pergi doakan kebaikannya. Yang masih ada kita dekati mereka untuk belajar, untuk mendampingi belajar. Dan kita ini, siapa merupakan kita? Nakib kita. Siapa merupakan kita? Guru-guru kita. Siapa kawan kita sini membantu kita. Dan hati kita menjaga sentiasa muhasabah, muraqabah dan mujahadah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih Ustaz untuk itu tadi ulasan tentang video pendek dari pesanan daripada Sultan Nazrin kan. Dan insyaAllah selepas ni saya mengajaklah semua yang turut hadir pada petang ni kan, ada bicara adil ini, untuk sama-sama kita tonton juga video yang mungkin disampaikan oleh Sultan Nazrin. Dan pada masa sama kita boleh juga subscribe lah YouTube kan, bicara adil yang disampaikan oleh Ustaz Ismail yang sebelum ni, topik-topik yang kita kata kalau mungkin sebelum ni ada yang terlepas, boleh sambung untuk tonton semula. Okay, insyaAllah. Dan mungkin kita soalan terakhir lah yang mungkin boleh kita tanyakan kepada panel kita yang kedua, Puan Azizah. So kita sebagai mungkin tadi banyak tentang anak-anak kan, jadi kita boleh tengok kita ni sebagai umat akhir zaman kan, tunggu masa je untuk menanti hari kiamat kan. Dan mungkin ramai antara kita cintanya kepada Nabi Muhammad itu semakin kurang ataupun hanya dengan sambutan sahaja kan, tapi dari sudut pengamalan ataupun penghayatan memenai cinta kepada Nabi Muhammad itu telah bertukar kan, ataupun menjadi kita kata lebih kepada artis, minat artis. Contoh tadi macam Puan Azizah kongsikan Korea lah, yang saya rasa banyak menginfluence, mempengaruhi lah minda-minda anak-anak zaman sekarang ni kan. Jadi mereka mungkin jauh lah ataupun tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai qudwah hasanah mereka. Jadi tapi sebetulnya ataupun kita sewajibnya adalah contoh-contoh yang baik itu daripada Nabi Muhammad kan, dan sunnah baginda sendiri. Tapi kuranglah ataupun tidak diaplikasikan dalam kehidupan anak-anak zaman sekarang ini, kerana
Kalau mungkin media sosial itu dipengaruhi oleh kita kata dipengaruhi oleh benda perkara-perkara yang seronok lah, yang kita kata entertainment itu banyak kan, berbanding dengan kita kata perkongsian. Tadi macam Ustaz cakap, kalau YouTube tu 100 kan subscribers ataupun penonton sebulan kan, tapi kalau TS ke ataupun K-pop ke ataupun mesti mungkin dalam 2 hari ataupun tak sampai 24 jam dia dapat 1 million dia punya penonton kan. Jadi bagaimanakah mungkin Puan Azizah boleh kongsikan peranan keluarga lah dalam generasi keluarga untuk media membantu anak-anak ataupun kita kata menguruskan media massa dalam kalangan masyarakat pada zaman ini. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Ismail ya, dalam perkongsian tu banyak juga terantuk kepala saya ya. Alhamdulillah. Sebab orang muda tak boleh jalan sendiri, kena ada teguran, nasihat dan peringatan daripada orang yang lebih banyak ilmunya, banyak pengalaman, dah peninggalan lah laluan yang kita lalu tu dah mereka lalu dah saya sambung sikit kalau nak kata tentang peranan keluarga, especially dalam untuk generasi media massa generasi digital ni lah. Kalau tengok pada perkembangan digital ni memang menakutkan menakutkan sangat, sebab anak-anak dah tidak berada di alam nyata. Jadi rasa kewujudan ibu bapa tu dia sedar ke tak pun kita tak tahu dia tahu tak ini ibunya, ibu bapanya apa peranannya pun dia tak tahu. Dan dalam PKP ini PKP 2 tahun daripada Mac tahun lepas, kemudian sambunglah ni ini macam nak berakhir tapi tak habis, tak sepenuhnya baik lah kita masih dalam SOP lagi, keadaan yang tengah terhad sana sini. Ibu bapa kena ada satu kaedah lain pula baru belajar nak adapt dengan suasana bila PKP, tiba-tiba keluar balik dengan norma yang lagi satu norma yang lagi satu yang baru pula, selamat dalam tidak selamat, dengan anak yang sebenarnya by right dah ada telefon masing-masing. Sebab hari tu banyak bantuan dapat, guru-guru suruh beli handphone, walaupun sebelum ni saya rasa dalam Sarawak Malaysia sendiri ada banyak siri-siri tentang penggunaan media massa yang bahaya untuk generasi. Kena banyak soalan yang biasa daripada parents adalah umur berapa boleh anak ni guna telefon. Tiba-tiba PKP, tak tanya umur dah, nak tak nak kena ada. Mula-mula gagalkan juga share telefon mak ayah, tapi bila mak ayah pergi kerja tak boleh pula masuk kelas, terpaksalah mak tu belikan satu handphone. Jadi tak mustahil pula ada anak yang ada 2-3 handphone, satu handphone untuk game, satu handphone untuk kelas, satu handphone lagi ke tambah apa-apa benda lain lah tapi yang pentingnya mereka dah ada handphone mereka sendiri. Ini tak kira usia dan apa yang dilihat. Cuma saya nak share baru ni kelas Pusat Pengajian Quran Rumah ni pengajian tahfiz lah dalam kelas tahfiz baru ni kami guna Google Meet. Tapi tiba-tiba ada hack dan banyak berlaku punya di mana-mana. Pihak yang masuk dan tiba-tiba mendominasi kelas tersebut dan menayangkan gambar-gambar lucah. Ni anak-anak tahfiz ni yang tengah menghafal Quran ni dalam online tu. Jadi yang ustaz yang saya pun ada dalam tu macam nak demam rasa. Malunya, rasa jijiknya, rasa kita tak bersih dalam keadaan tu dan akhirnya line tu ditutup lah, buka link lain punya ada satu grup anak-anak sekolah sendiri yang dah ada grup di Telegram, kemudian mereka akan hack mana-mana link yang mereka dapat especially daripada lingkungan yang tak ada kena-mengena dengan sekolah yang dia curi link tu lah maksudnya. Jadi satu kejayaan kalau mereka boleh hack.
So kalau ikut daripada perbualan-perbualan perbincangan yang ada dalam media sosial, ini adalah golongan daripada grup yang buat ni anak-anak sekolah sendiri, sesama dia. Jadi itu yang saya perlu sebutkan bahawa dalam dunia digital ni mak ayah tak tahu nak buat apa sebenarnya. Tak tahu apa yang perlu dibuat, tapi kita kena buat sesuatu. Dan Islam itu telah ada dalam kehidupan kita sebagai cara hidup yang terbaik untuk panduan dan semua perkara. Cuma saya ada juga pesan kepada anak-anak tahfiz ni kan, dia menghafal Quran jadi masanya tu banyak dalam menghafal tu lah setengah hari malam baru rehat macam tu kan. Jadi kadang mungkin tak nampak sangat apa cabaran di luar. Cabaran di luar. Yalah, kalau kita pergi dalam seminar convention apa-apa, kita akan tengok ada komen kata soft skill kurang akan yang dari semasa ke semasa boleh diperbaiki. Cumanya dunia ini terlalu kejam, menakutkan dan di luar jangkaan. Dan kita sebagai ibu bapa kena, dan guru juga di sekolah kena sentiasa bersedia untuk semua keadaan. Saya rasa tidak ada ibu bapa yang tak merancang untuk anak kan. Kita plan untuk anak dengan baik, tetapi dekat tengah-tengah tu kadang-kadang ada juga gangguan yang kacau-kacau anak kita. Suruh anak kita pergi daripada jalan yang kita tunjuk tu, keluar daripada model ataupun haluan yang kita nak mereka ada sama. Jadi ini cabaran kepada ibu bapa dalam dunia digital ini. Ada pula sekarang ni pakai, saya tak tahu apa nama dia tu, yang tutup muka tu, apa namanya, terhidap kataan yang mereka akan berada dalam alam maya. Mereka nampak sungai, nampak rumah apa yang mereka nak, pasang di mata mereka kan, dan seolah-olah berada dalam satu kawasan lain di alam maya. Ini pun satu teknologi yang dibangun. VR, virtual reality. Ya, VR. Terima kasih. Terima kasih. VR. Ini pun memutuskan anak tu berada dalam alam maya tu, memutuskan dia ni dengan alam sebenar dia. Dalam satu dunia lain, kalau dia set nak tengok dinosaur lah yang dia nampak. Kalau dia tengok alam angkasa lah dia nampak. Jadi kita akan nampak anak tu tangan macam ni, tapi tak apa benda yang dia hadapi. Tak tahu dia ni dalam alam yang dia nampak melalui VR tadi. Ini menjangkau daripada pemikiran kita sebagai ibu bapa yang mungkin tidak pernah mengalami zaman sedemikian seperti mana mereka. Sekarang kita rasa bila orang syorkan pada kita ni bagus untuk pendidikan anak, tapi ada pula kesannya ini bagus untuk perkembangan ni, tapi ada juga mufasadahnya. Jadi kita pun jadi apa sebenarnya yang boleh kita lakukan untuk memastikan bahawa anak kita ni sentiasa berada dalam track yang betul. Saya ada dengar satu kuliah daripada seorang ustazah, dia kata adakah dalam dunia yang macam ni kita nak mengharapkan teknik-teknik parenting kita saja. Kita kena ada doa, menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab zaman ni zaman yang kita tak terjangkau, yang kita sendiri pun tak tahu apa cara yang terbaik untuk kita buat dalam mendidik anak-anak kita ni. Kita buat yang boleh kita buat sahajalah, tapi kadang-kadang datang benda-benda yang kita pun tak jangkakan, dan kadang kita kecewa boleh tengok. Jadi ada amalan-amalan yang perlu untuk kita lakukan, seperti mana yang Ustaz Ismail sebut, amalan kita ni kita kena tengok juga apa yang disyorkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam perbincangan kita pada hari ini, bagi saya lah, ibu bapa kena ikut apa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Itu first kali. Bagi saya ibu bapa sendiri pun kadang-kadang tak khatam semuanya, tak tahu apa yang perlu dibuat, apa yang diajar oleh Rasulullah sepenuhnya. Sebab kan dalam
dalam kehidupan seharian. Bangun subuh bila, solat sunat yang dianjurkan oleh Rasulullah, yang perlu diutamakan, hatta masa kita nak makan, nak makan sama dengan anak, apa adabnya masa makan, itu dianggap remeh lah. Kita ambil macam kecil, okey, tahu cikgu cakap dulu daripada kecil lagi, ambil yang dekat dulu, makan tangan kanan, baca doa, kita at least bismillah sebelum memulakan sesuatu, sebelum memulakan ambil makanan tu. Tapi benda tu tak jadi dalam keluarga kita. Jadi macam mana kita nak katakan bahawa kita boleh menyerapkan Rasulullah SAW itu, menyerapkan rasa cinta anak-anak pada Rasulullah SAW itu, dan itu dipilih sebagai qudwah yang betul oleh anak-anak kita. Era digital ini, kita kena sangat-sangat berhati-hati dengan isi kandungan pendidikan yang kadang-kadang pun kalau kita tidak bersedia kepada itu, kita kurang baca, kurang mengambil tahu rupanya apa yang kita hidang pada anak-anak itu membunuh mereka. Kita tengok bagaimana reaksi anak-anak bila melihat kemungkaran. Adakah mereka dinormalisasikan dengan keadaan tu? Bila dia biasa je tengok, itulah kebiasaannya, pakaian yang dia dalam rutin hariannya. Ada orang bila minum berdiri tu nampak macam dosa besar. Berdiri minum, salah. Sebab ibu bapa dah menerapkan, ada anak-anak yang macam tu. Minum berdiri, dia tahu dah benda tu salah. Dia rasa macam weird sangat dia tengok orang minum berdiri. Tapi mungkin berbeza pada anak lain yang biasa je minum berdiri ni. Ada anak-anak yang mungkin dia diajar beli aiskrim sampai cair-cair aiskrim, nak cari kursi, nak duduk juga makan. Air aiskrim tu meleleh, cari juga kursi dalam panas tu, macam mana, nak duduk kat mana, tempat yang sesuai, kalau boleh menyangkung ke apa ke, duduk sikit ke, nak cari tempat. Tu anak-anak yang telah terdidik bahawa akhlak yang baik ni macam mana, bagaimana caranya. Di dalam setiap tingkah laku dan rutin harian itu, ibu bapa perlu menerapkan perlu menerapkan ajaran Rasulullah SAW sebagai model yang terbaik kepada kita. So bila anak-anak melihat benda yang tak sepatutnya, dia tahu ini Rasulullah SAW tak suka, bertentangan dengan apa ajarannya. Dan ibu bapa perlu persiapkan anak-anak ini. Kalau ada kejahatan macam ni, dunia ni macam ni, sebab kejahatan ni ada di mana-mana dan tujuan untuk menghancurkan umat Muhammad. Jadi kita kena hadirkan Rasulullah SAW dalam keluarga kita. Kalau nak kata tahu tentang Rasulullah, kita boleh buat kuis sepenuh Maulid Rasul, anak-anak boleh jawab siapa nama Nabi, siapa dia punya ibu susunya, siapa, tahun bila. Ada juga saya tanya pada anak-anak muda dah, kenapa remaja suka lagi dengar cerita lain selain daripada kisah-kisah kadang cikgu cerita pasal Rasulullah SAW di sekolah. Sebab kata mereka mungkin cerita tu boring kerana cara penceritaannya, dan cerita yang diceritakan tu cerita yang sama je daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah. Jadi guru yang mengupas atau bapa yang berceritakan tu pun pada anak-anak pun mungkin tidak mengangkat nilai yang patut diserap pada anak-anak. Jadi banyak kepada cakap biasa je. Nabi Muhammad SAW macam ni, Rasulullah SAW macam ni. Jadi dia terima macam mana data yang dia dapat masa dalam silibus di sekolah lah. Sebab menerapkan rasa cinta ini bukan satu benda yang mudah. Kalau itu tak menjadi kebiasaan dan tidak dihadirkan dalam hati kita, kita tak boleh nak rasa cinta. Macam ada diviralkan dalam video yang bila orang tanya kan, apa yang anda nak cakap kepada Rasulullah SAW sebenarnya dia ada bersama kita sekarang ni. Nama yang gugup tak ada nak cakap apa, nangis. Sebab dia rasa, bila sebut nama Rasulullah SAW tu rasa di hati. Tapi adakah anak-anak kita tu rasa macam tu? Jadi peranan kita ni, ibu bapa, kita dulu kena ikut apa yang diajar Rasulullah dan bawa kepada kehidupan dalam keluarga kita.
bawa dalam keluarga kita. Jadi bila kita lihat kepada kehidupan anak-anak sekarang ni kan, bila ada ibu bapa yang keluarga yang mungkin kita boleh tengok, tak semua ibu bapa sebenarnya yang betul-betul berusaha untuk mewujudkan rasa cinta Rasulullah SAW tu dalam rumah dia, ataupun nak menjadikan Islam tu sebagai cara hidup yang betul-betul solid dia buat pada anak-anak dia. Tak semua. Mereka masih mengharapkan sebenarnya bila hantar sekolah yang akan buat, takut orang ni hantar mengaji kat sini, hantar macam tu. Tapi dalam mencari model itu datang daripada ibu bapa, tak semua. Especially PKP ni lagi lah. Duit. Fikir macam mana nak memenuhi kecukupan anak-anak ni. Dia dah macam dah kontrol semua dalam keluarga tu. Siang malam kita pun dah ada trend sekarang ni dalam di Malaysia ni, seorang kerja sampai 2-3 tak jumpa rumah dah. Balik ayah mak pula keluar, sekarang balik malam keluar lagi. Anak pun tak tahu nak pandang apa dah. Jadi apa yang anak nak tengok daripada ibu bapa dalam keadaan itu? Jangan lupa solat, jangan lupa baca Quran, pesanan-pesanan. Tapi siapa yang ajar solat tu? Ibu bapa tu harapkan daripada sekolah tadi dah ajar dah anak dia solat. Dan Allah hadirkan PKP ni, berapa jam kita duduk kat rumah dengan anak-anak. Evaluate sendirilah, kita nilai sendiri. Dalam tempoh yang paling panjang baru ni anak-anak dengan kita, daripada bulan Mei sampai bulan 10, apa pembaharuan kita buat dalam keluarga kita untuk menghadirkan Rasulullah SAW dalam keluarga kita? Apa yang kita dah buat? Especially pada ibu bapa yang anaknya tengah explore lagi, tengah nak berkembang, yang belum ada menantu cucu lagi. Apa yang dah dibuat pada anak-anak itu? Adakah sama je? Ataupun kita pula memulakan satu rutin baru pukul 7 baru solat subuh. Ataupun tengok TV cerita kegemaran bersiri, sama-sama tengok dengan anak. Sambung yang malam ni ayah nak duduk depan tau, orang duduk kat belakang, ayah nak duduk depan, siri best. Mak hari ni tak nak masak masa ciri drama tu kita masak siap-siap lebih awal supaya masa drama tu tayangkan kita boleh makan je, tak ada gangguan, nak tengok betul-betul. Cerita apa pun tak semestinya Korea, cerita Melayu ke apa ke, dia bersama-sama dengan anak-anak, dia menggunakan masa yang ada tu untuk bersantai. Tapi apa yang anak-anak dapat kalau kita beri muhasabah diri kita sendiri dalam tempoh itu? Mungkin Allah campakkan, hadirkan keadaan itu pada kita untuk supaya kita ini tahu sendiri, tengok sendiri anak kau. Selama ni kita memang berlepas tangan, hantar sekolah, tengok fiqh A, tajwid A, Al-Quran A, pandai. Anak saya pandai, dia memang pandai dalam subjek agama, memang dia pandai. Cukup takat tu je lah. Takat tu lah standard apa mungkin. Kita tak boleh lebih pada tu. Jadi ini sebenarnya asas bila dalam keluarga yang kecil itu tidak mampu untuk menerapkan ini semua kepada anak-anak. Saya menegur diri saya jugalah. Sebab cerita ni daripada apa yang kita rasai bersama. Apa yang kita rasai bersama dalam ni. Dan banyaknya talk-talk tentang bagaimana berhadapan dengan PDPR, apa peranan ibu bapa PDPR, peranan guru PDPR, untuk berhadapan dengan keadaan tu. Tapi kita bermuhasabah tak? Bagaimana keluarga kita dalam tempoh cuti yang lama Allah letakkan kita dengan anak-anak kita tu? Dalam makan sekadar apa yang ada. Kalau lah misalnya efek pula ekonomi kan, dalam ekonomi keluarga kita tu. Apa yang kita buat untuk anak-anak kita? 5 bulan tu Allah letak. Jadi apa-apa tu kita masih mengharap lagi. Bulan 11 ni buka lah sekolah, bulan 10 ni buka lah. Tak pandai mengaji anak saya ni Bulan 10 ni buka lah, tak buka Quran langsung. Kenapa nak tunggu sampai bulan 10 buka baru nak buka Quran? Kenapa masa tu nak tunggu bulan 10-11 baru anak-anak tu boleh belajar pendidikan Islam yang lain? Kita boleh buka sama-sama juga. Dan ini sebenarnya kita tak ready.
kita tak ingatkan macam biasa je dan hidup akan sambung. Bayangkanlah kalau PKP itu sambung lagi sampai tahun 2022 duduk lagi dalam rumah, tak tahu berjadi kat anak-anak kita pula dengan kita. Padahal kita ibu dan bapanya, tapi kita sendiri pun tidak mampu untuk peranan dengan baik. Dan keduanya adalah guru. Satu tadi ibu bapa dan keduanya adalah guru. Ibu bapa ni merangkumi atuk nenek, makcik semua. Bila sebab keluarga ni semua tu berperanan. Sekarang ni banyak dah sejak PKP grup-grup keluarga kan. Bagaimana grup keluarga tu boleh memberi kesan dalam pendidikan anak-anak. Ada tak ni ke pakcik-makcik hanya post-post perkara-perkara yang tak faedah dalam grup. Anak-anak semua ada telefon, semua anak-anak cucu cicit semua ada dalam grup keluarga tu. Beraduh pula dalam grup tu, left pula. Bagaimana kita sebagai ibu bapa yang baik, yang tahu, yang kenal Rasulullah SAW ni, nak tunjukkan akhlak yang baik kepada ibu bapa, kepada anak-anak kita ni, bagaimana nak menyantuni ahli keluarga yang garang, yang marah-marah, yang suka komplain, yang kritik sana kritik sini, yang kadang-kadang menyebabkan cuaca dalam grup WhatsApp tu jadi panas. Macam mana nak menyantuni tu? Anak-anak belajar semua daripada kita. Yang kedua guru tadi, tunjuk guru atau murabbi disebut, kena tunjukkan sikap yang dianjurkan oleh Rasulullah. Cabaran guru hari ini adalah untuk menanamkan rasa cinta. Tapi saya ingat ada seorang guru tadika, anak saya, tadika Abim lah anak saya kan. Anak saya baru 5 tahun masa tu, anak perempuan. Nak dia pergi Mekah, nak sangat pergi Mekah. Saya kata kenapa nak pergi makam Rasulullah, nak jejaknya kaki kat tanah haram, nak pergi Mekah. Tanya, kalau diberi pilihan nak bercuti, nak pergi Mekah. Dan siapa yang buat cerita untuk pergi Mekah ni bukan saya, guru tu, guru tadika tu. Dan guru tadika tu tak pernah pun pergi tanah haram, tak pernah pun menunaikan umrah. Tapi macam mana dia boleh memberi kesan kepada anak saya sampai anak saya rindu rasa nak pergi ke makam Rasulullah. Saya tak tahu apa yang dia cakap, apa yang dia buat. Tapi bila akhirnya bila besar sikit lah Allah menunaikan impian dia itu, alhamdulillah dapat pergi satu dan dia betul-betul bermaknai dalam diri dia sebagai seorang kanak-kanak lah apa yang diceritakan oleh guru dia tu. Jadi terpulang kepada guru tu juga. Macam mana dia membawa tu? Adakah dia hanya jom kita nasyid selawat Nabi, bagus selawat ni untuk menanamkan rasa pengukuhan, rasa cinta tu. Tapi selawat Nabi budak-budak sambil melompat-lompat dia belajar sambil bermain, okeylah. Lepas tu cerita-cerita yang sama, kenal. Tapi mungkin ada sesuatu yang lebih hebat pada guru ni, guru di Tarikat Abim ni, yang berjaya menyebabkan anak tu leka dengar, nak perginya, sampai boleh rasa nak pergi tanah haram tu lebih daripada rasa nak pergi London ke main salji ke kan. Macam mana tu. Jadi rasa cinta ini juga cabaran juga sama guru dengan ibu bapa tadi untuk menangkan rasa cinta, bukan hanya tahu Rasulullah, tapi bila disebut namanya itu anak-anak akan terasa bahawa Rasulullah SAW tu ada di hatinya. Dia kalau ada kat hati, sebut Rasulullah tu akan tahu rasa sebab. Macam video-video kita tengok tu. Tak perlu lagi muzik backgroundnya ke, tak perlu. Sebut saja Rasulullah SAW, kita akan rasa ya Allah. Dan orang-orang gerakan ni kalau yang berjihad kerana Allah ni fisabilillah semua ni lagilah kan. Bila sebut Rasulullah SAW tu teringat macam mana dia membawa agama pada peringkat permulaan. Bila kita menghadapi mihnah dalam kita berdakwah ni, kita pun akan mengenang Rasulullah tu kadang-kadang menyebabkan kita rasa lebih kuat. Rasulullah dulu lagi besar ujiannya. Kita berselawat pada Rasulullah. Tapi anak-anak ni, anak-anak yang duduk dalam hedonistik, dalam dunia yang banyak sangat hiburan. Buka aja radio, kalau boleh buka satu button 1 sampai 6, 5 tu adalah radio hiburan, 1 je yang ada ayat Quran di dalam kereta kita contohnya.
Kalau TV tu semua siaran apa benda, kartun mungkin, atau yang berfikir yang tentang ni kurang. Mungkin ada satu saja channel untuk Muslim Kid yang mungkin boleh untuk dijadikan sebagai perangsang kepada anak-anak. Tapi tak banyak pilihan yang untuk bersukaria tu, lebih banyak. Dan kita pula bersama-sama dengan anak-anak ber-TikTok, menari-nari macam tu kan. Tengok anugerah bintang popular, dengar lagu, update cerita-cerita artis setiap hari kan. Ada orang ni kenal. Tapi kita tak update cerita-cerita yang lain. Ini teguran untuk diri sendiri juga. Kalau bila kita dengan anak-anak remaja kita ni, kadang kita rasa macam kita nak bersama dengan mereka, jadi kita ambil tahu tentang hal-hal dunia artis ni. Tapi kadang-kadang kita pula terlebih-lebih daripada mereka, dan itu juga kadang-kadang menyebabkan ada satu seolah-olah menunjukkan pengukuhan bahawa apa yang mereka buat itu betul. Itu saja dari saya, Hawa. Terima kasih. Terima kasih Puan Aziza untuk perkongsian bagaimana ibu bapa sekarang perlu memainkan peranan dalam mendidik dan juga mengawal serta mengurus anak-anak zaman sekarang yang mungkin kita kata banyak cabaran. Cabaran tu tanpa hentilah akan tambah-tambah kita dalam pandemik COVID-19 ni kan. So jadi insyaAllah setiap apa yang dikongsikan oleh Puan Aziza dan juga Ustaz Ismail pada hari ini, mungkin saya kira itu satu muhasabah pun ada juga, muhasabah diri, satu ilmu yang baru yang perlu kita ingati ataupun tambah lagi kan, perbaiki diri untuk kita kata untuk diri sendiri dan juga anak-anak dan juga generasi yang akan datang kan. Mungkin sebelum kita tutup lah, mungkin saya nak minta untuk satu request lah daripada untuk Ustaz Ismail kongsikan nasihat dan juga pesanan lah sebelum kita tutup bicara adil kita pada hari ini. Okey, terima kasih. Sebelum itu, Penawar ada tak video-video yang nangis tu? Video nangis? Betul. Okey. Nangis sekejap. فرضا يعني كان يقول لك الان في هذه اللحظات يعني عندك لقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما عنديش تعليق. يعني وش تطلبين منه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا الآن شعري تقدي تقولي له شعري تقدي تقولي له نحكي له شو وصلنا شو عم داين مسلمين ما إن شاء الله نداوم مسلمين ما. لو قدر لك انه تجلس معاه لمده دقيقه لوحده. سؤال صعب. لو اتمنى مجالسة النبي الواحد يتمناه في حلمه، بس لو الواقع لو علي أنا يأخذ بيشته يشيلني من الدنيا هذه، لو علي لو على حساب. الله يبعث الرحمة في قلوب الناس. آمين. طيب سؤال الأخير أستاذ محمود، لو كان الحبيب عليه الصلاة والسلام أمامك
ايش تقول له في دقيقة؟ مش عارف نفسي يعني لا صورة صعبة، انت حطيت موقف صعب. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. لا صدقني يعني مهما حاولت ادور على الالفاظ، مهما حاولت ادور على كلمات، مش هلاقي الكلام اللي يقول اللي جوايا. مش عارف. Ya, terima kasih. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin ghafurur rahim. Sungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari kaum kamu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Tak menginginkan keimanan dan keselamatanmu. Amat belas kasihan bagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Rasulullah SAW, surah Al-Taubah ayat akhir sekali. Jadi siapa kita? Man nahnu? Siapa kita? Kita punya ciri-ciri ini. Jadi ke rumah kita balik merajuk kita surah Al-Taubah ayat akhir itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Orang dulu baca ayat ini untuk takut mati. Kalau ingat tak mati lah tu. Tidak. Kita nak sifat-sifat Nabi yang ada di sini itu terasa kasih sayang, prihatin, empati segala pada rakyat, pada murid-murid kita, kalau kata guru, kalau pada anak-anak sebagainya, pada adik bapa, rasa sayang itu ada. Jadi kalau kita berforum, berbacana sehari 10 kali pun, tapi tidak pernah berangan, jita berangan mengamalkannya, tidak ada faedah apa-apa. Melainkan dapat duduk ramai-ramai, tengok-tengok wajah balik. Jadi satu ayat lagi ni kalau anak-anak hafal surah Yusuf ayat 1. Mudah, 1 Yusuf 1. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Jadi sejarah Nabi. Sebutlah doktor. Kenapa suka doktor ni sah nak sebab dia. Kena kes sejarah Nabi ni bukan dia baca-baca, bukan lagu-lagu, berjanjikan hafal semua sekali tapi tak beramal pun. Kena contoh-contohlah. Anda budak ambil makan, ambil yang jauh. Dia kata, khuz ma yali, ambil dekat. Yang sebut tadi tu. Nabi kata tadi, khuz bi yaminik dan kananmu. Sembilan, 3 perkara, ringkas saja disebut Tuan Azhar tadi. Bapak kita, itu. Anak kita nak makan tangan kanan, alhamdulillah. Mungkin cepat-cepat ambil kanan. Suap mulut, tak bismillahirrahmanirrahim. Jika orang jauh, ambil yang dekat. Simple saja. Maafkan saya tahu masalah lewat, satu cerita sikit. Sangat simple. Saya ada majlis ulama. Saya tumpang je lah. Tumpang ulama di Selangor di tahun 2003. Lama ni. Nak tinggal kisah benar ni. Profesor Dr. Ismail Ibrahim. Datuk Ismail Ibrahim. Alhamdulillah. Dia masih sihat. Dia bucap di pentas. Dia batuk-batuk. Dia urus siap buat air kat dia. Dia tak minum. Sampai habis tak minum. Dia turun, dia makan sebidang saya. Tanya ustaz, kenapa tak minum yak tadi? Dia kata, mak ana pesan tak minum diri. Mak ana pesan tak minum diri. Untuk rojok terus membalik masih ada. Mak dia pesan, dia tak kata hadis kata Nabi. Maknanya dia ingat mak ada satu, yang kata sunnah Nabi. Nabi suruh ikut mak, Masya Allah, tak. Boleh berdiri, minum, atau ambil duduk, tapi tak, habis. Dia tanya tak, mak ana pesan tak minum ini. Tak minum diri. Yang kedua, saya pernah mengajar Kulim setahun lebih. Masa itu satu rombongan Saudi Madinah datang buat kursus untuk guru agama di Pulau Pinang. Kami Kulim dekat, minta tumpang. Satu teguran dia kepada orang Melayu, apa dia? Yang satu tegur murid saya juga. Ni tak mau tegur ni hebat belakang. Murid saya tegur. Murid saya dia kata, jangan tulis SAW dalam tulisan. Tulis sallallahu alaihi wasallam penuh. Sallallahu penuh Rami. Penjawi penjawi penuh, jangan sod salaim. Ni kedekut. Ni bukan dia kata kami saya sampaikan pada hari ni. Nak pakai tak pakai juga. Jadi
Tulislah penuh-penuh sallallahu alaihi wasallam. Yang sod ada sod makna dia. Atau salam itu nama Yahudi seketika zaman dulu. SAW lagi hebat. 70-an ada seorang pemimpin negara baca Muhammad SAW. Ni buta kayu. Ada orang tak tahu tulis sallallahu penuhnya subhanahu ta'ala. Kedekut apa? Sayang Rasulullah kan? Sayang kat dia nama ringkas ni kenapa? Penuhkan tulisan. Penuhkan sebutan. Beradab dan sebagainya. Semua-semua itu. Hadam Imam Malik. Tanya kita dekat ni kan insyaAllah. Dan sambung dalam bicara adil nanti. Akan datang kita tak habis kita kabair. Dia lebih 100 dan tajuk. Ada yang 70 tajuk. Bisa ambil 35 sahaja. Akan datang tajuk baru, kitab baru. Tak memberitahu lagi, tanya presiden pada sejuk. Kalau sejuk kita baru untuk kita hayati atau kita ulang kaji bersama. Setiap hari kami insyaAllah ta'ala. Terima kasih banyak kepada moderator, daripada panel yang terhormat. Saya suka sebut Azizah ni. Azizah dan semua yang hadir. Alhamdulillah. Kami kenalan semua. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Minta maaf kerana saya ni tak pandai berbicara macam orang lain. Ngomong-ngomong gini je lah. Dapat tangkap-tangkap lah. Tapi jangan lupa tadi, kalau nak mengajar, jangan tetap harga kecuali sekolah lain lah. Selama ini, orang bagi terimalah. Kalau tak mau terima, ambil juga sedekah orang lain. Ini pengalaman saya sendiri. Tak mau medik, Ustaz ni pesan kat saya. Antara kena ambil orang bagi. Dia minta je. Ambil, kalau nak bagi orang lain. Tak apa, bagi tabung mana-mana ambil. Tapi jangan minta hilang kita punya kualiti. Hilang kita image kita. Hilang punya barakah kita. Terima kasih banyak kepada semua sarawak yang menganjurkannya. Dan wadah Abi Minta PKM. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz untuk pesanan akhir tu. Dan juga ingat pesan-pesan akhir Ustaz. Betul wasiat. Nasihat dan wasiat. Sama-sama kita amalkan insya-Allah. Okey, saya kira itu saja untuk kita punya bicara adin pada hari ini. InsyaAllah semoga segala perkongsian yang disampaikan, tutur kata yang disampaikan dapat kita amalkan. Jika tak dapat amalkan semua, at least satu kan daripada setiap ilmu majlis-majlis ilmu yang kita hadir itu insyaAllah. Okay, saya minta maaf jika ada salah bicara dan tutur kata. InsyaAllah moga Allah rahmati kita punya majlis pada petang ini. Dan kita tutup kita punya majlis pada petang ini dengan tasbih kifar dan suratul Asr. Subhanallah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.